Baik, dalam melihat gelombang keempat yang berlaku dalam negara kita, yang mungkin akan berlaku dalam negara kita, beberapa negeri telah memberi amaran bahawa akan bertindak menutup mana-mana bazar Ramadan yang tidak patuh SOP dan mempunyai kes jangkitan. Dalam masa yang sama, kita lihat beberapa negeri menunjukkan adanya berlaku peningkatan kes jangkitan COVID-19. Di Kelantan misalnya, 7 daerah di Kelantan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 16 hingga 29 April. Ekoran berlaku peningkatan kes mendadak. Manakala Sarawak pula sejak akhir-akhir ini mencatatkan kes harian tertinggi dan arahan PKP ke atas negeri itu masih lagi dalam perbincangan. Baik, untuk bercakap mengenai perkara ini, kita terus bersama pakar Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari, Gigi. Ya, Prof, banyak kelonggaran dalam sektor ekonomi ketika ini seperti bazar Ramadan dan solat tarawih diberikan kebenaran. Adakah ini penyumbang kepada peningkatan kes di beberapa negeri? Pendapat Prof. Okey, saya melihat pembukaan hampir semua sektor ekonomi di negara dan kelonggaran beroperasi sedikit sebanyak menjadi penyumbang kepada peningkatan kes di beberapa buah negeri ketika ini. Semalam laporkan 7 kluster baru, 6 daripadanya adalah berkaitan dengan tempat kerja. Jadi sekiranya sektor-sektor ini dibuka, memang ada risiko untuk jangkitan berlaku. Ini adalah kerana jika sektor tersebut ialah sektor yang penjarakan fizikalnya hampir mustahil untuk berlaku ataupun susah untuk dilakukan. Seperti kalau kita lihat di pasar-pasar malam dilaporkan di media sosial dan di media arus perdana juga, kita lihat ada pasar malam yang sesak. Saya tidak nafikan ada yang mengikut SOP dengan betul dan kesesakan tidaklah melampau, tetapi ada setengah tempat yang melaporkan kesesakan. Sebenarnya sektor-sektor ekonomi ini amat perlu untuk dibuka kerana berlaku transaksi selain daripada menaikkan semula ekonomi negara yang telah teruk terjejas sebelum ini, tetapi kita haruslah juga menjaga kesihatan dan juga melindungi diri kita daripada dijangkiti dan masyarakat hendaklah patuh kepada SOP setiap masa. Di samping sebenarnya kita hendaklah melindungi yang paling utama sekali, melindungi golongan yang rentan, iaitu sekiranya terjangkit, mereka ini berisiko untuk jangkitan yang teruk dan boleh menyebabkan kematian. Ini adalah lebih penting sebenarnya. Ya, dalam pemerhatian Prof, mengapa Kelantan dan Sarawak menjadi negeri berisiko tinggi ketika ini dan apa mungkin langkah terbaik yang perlu diambil oleh kerajaan negeri? Okey, yang pertama, salah satu faktor ialah pembukaan sektor ekonomi. Yang kedua, apabila sektor-sektor ekonomi ini dibuka, maka berlakulah perjalanan yang melibatkan perjalanan di antara negeri, perjalanan di antara daerah. Jadi risiko penyebaran amat tinggi sekali. Jika kita lihat R0 di Kelantan, di Sarawak melebihi bacaan R0 kebangsaan, iaitu 1.27 di Kelantan dan 1.19 bagi Sarawak semalam. Langkah yang terbaik sebenarnya ialah untuk anggota masyarakat yang pertama haruslah jika tidak ada urusan haruslah duduk di rumah ataupun menghadkan urusan. Jika perlu keluar, barulah keluar. Dan bagi kerajaan pula, termasuk sektor-sektor perkhidmatan kerajaan negeri, ialah menyediakan pertama pusat-pusat rawatan sama ada di hospital ataupun menyediakan pusat rawatan berisiko rendah bagi menyediakan tempat bagi peningkatan kes-kes ini. Saya lihat negeri Kelantan, negeri Sarawak telah bersedia dengan situasi ini. Dan semalam dilaporkan juga mobilisasi anggota-anggota kesihatan ke negeri-negeri ini akan dilakukan. Selain itu di Kelantan misalnya kita tengok 7 daerah telah dikenakan PKPD dan juga sekatan perjalanan antara daerah-daerah, sekatan jalan raya sebenarnya diperbanyakkan di negeri Kelantan. Ini sebenarnya bagi menghadkan penularan kes dengan menghadkan perjalanan individu, kerana mungkin individu tersebut
ialah individu yang telah terjangkit tetapi mereka ini tanpa ada simptom. Maksudnya tidak demam. Kalau kita pergi ke premis diperiksa suhunya tidak demam dan tidak mempunyai sesama sakit tekak dan sebagainya. Mereka ini sekiranya melakukan perjalanan bertembung ataupun kembali balik ke rumah yang ada warga emas, warga yang telah mendapat sakit kronik, mereka ini boleh menyakitkan mendapat jangkitan yang lebih teruk lagi. Ya, Prof, ada pakar yang berpendapat proses vaksinasi perlu disegerakan prosesnya dan vaksinasi juga patut diberikan kepada mereka yang telah beberapa kali dikuarantin kerana COVID-19 dan kepada kontak rapat. Pandangan Prof mengenai cadangan ini? Ya, saya setuju. Vaksinasi perlu disegerakan. Tetapi sebenarnya penerimaan masyarakat iaitu pendaftaran sebenarnya perlu dipertingkatkan kerana pendaftaran bagi mendapatkan vaksin ialah secara sukarela. Sekiranya mereka tidak mendaftar, bagaimana pemberian vaksin hendaklah dilakukan. Okey, yang kedua, mereka yang selalu dikuarantin, mereka wajar mereka ini diberikan imunisasi ataupun disegerakan imunisasi mereka. Ya, saya rasa ini perlu kerana mereka ini adalah golongan yang dekat sekali dengan jangkitan tersebut. Mungkin mereka ini bekerja di tempat kerja yang berisiko tinggi ataupun mempunyai pasangan atau ahli keluarga yang bekerja dalam sektor yang berisiko tinggi. Sekiranya ahli keluarga mereka atau pasangan mereka terjangkit ataupun dikuarantin, mereka juga turut dikuarantin. Dan sewajarnya mereka ini juga diberikan vaksin dengan segera di atas faktor tersebut. Okey, Prof. Secara ringkasnya, pastinya kita tidak mahu gelombang keempat terjadi, tetapi dengan angka COVID-19 yang masih mencatatkan 4 angka selama 2 minggu berturut-turut, apa lagi usaha yang boleh kita lakukan untuk menurunkan angka kes dan elakkan gelombang keempat? Seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kerajaan telah buat berbagai usaha dan juga saya yakin kita sebagai rakyat kita haruslah berusaha dengan memberikan kerjasama yang bagus dengan mengikut SOP. Jika kita lihat satu kawasan itu seperti pasar malam misalnya, pasar malam yang terlampau sesak, kita hendaklah tidak pergi ke situ sebab jika kita memang betul dia ada sistem, ada ambil giliran, beratur dan sebagainya, tetapi dikala beratur itu pun boleh memungkinkan kita untuk mendapat jangkitan. Jadi jika boleh elakkan tempat yang sesak. Baik.